pengurusi, pengurusi, seterusnya urus dia dari kalangan SPA, dan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat kita bertemu bersemuka dan kita berada pada hari ini, pada hari yang ke-9 pada hari Arafah, dan saya yakin ramai di kalangan kita yang berpuasa pada hari puasa 9 Arafah. Dan pada hari ini juga bermula subuh tadi kita telah pun membuat takbir hari raya Aidil Adha ini, takbir hari raya yang disebut sebagai takbir muqayyad, sehinggalah hari yang ke-13 pada hari tasyrik, iaitu pada hari Ahad nanti. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siri tadabbur kita pada kali ini kita masuk pula kepada surah Al-Falaq. Setelah mana 3 minggu yang lalu kita membicara surah An-Nas, dan tajuk surah Al-Falaq ini saya ada masuk sekejap tadi, seawal sikit. Dengarlah hujung sikit daripada apa yang disampaikan oleh Dr. Jailani berkaitan dengan sihir, dengan hujung sihir, dan disebutkan oleh pengurusi tadi berkaitan dengan Harut dan Marut. Benar ada berkaitan langsung dengan surah Al-Falaq ini, namun dalam membicarakan surah ini kita ada beberapa siri juga untuk kita lihat satu apakah pengajaran yang boleh diambil daripada surah ini. Tuan-tuan yang Maaf Ustaz, suara Ustaz tersangkut-sangkut. Kami tak dengar suara Ustaz. Hilang. Ustaz, suara Ustaz terputus-putus. Allah Subhanahu wa taala. Ada gangguan Ustaz. Surah Al-Falaq. Mari kita tengok bersama-sama. Okey, para jemaah sekalian, Ustaz tengah setting balik. Kita tunggu ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jelas suara? Suara Ustaz jelas setakat ni. Okey. Alhamdulillah. Okey, baik. Teruskan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita membicarakan surah Al-Falaq. Di mana surah Al-Falaq ini surah yang kita juga sering baca, dan mari kita lihat maksud dan juga kandungan yang terdapat dalam surah ini. Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, bi rabbil falaq, dengan Tuhan yang menjadikan kelam. Falaq ni ialah kelam. Min syarri ma khalaq, berlindung daripada apa? Berlindung dari kejahatan yang telah Allah Ta'ala jadikan. Maknanya Allah Ta'ala telah jadikan kejahatan, tetapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala minta daripada kita supaya kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan daripada kejahatan kelam apabila dia mula masuk dan juga menjadi gelap. Dan daripada kejahatan nafasat, kejahatan orang yang meniup-niup pada simpulan. Maknanya merujuk kepada sihir lah, merujuk kepada sihir. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada kejahatan orang yang pendengki apabila dia dengki. Tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila dilihat dalam surah ini ada 4 jenis kejahatan yang kita perlu minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu daripada kejahatan yang umum yang Allah Taala memang jadikan. Yang kedua, kejahatan yang berlaku pada waktu gelap. Yang ketiga, kejahatan syarrin nafasat, kejahatan simpulan, kejahatan sihir yang dilakukan dalam simpulan. Yang keempat ialah kejahatan orang yang dengki. Bila dilihat intisari surah ini secara umumnya, kan, mari kita lihat secara umumnya supaya kita dapatkan big picture apa yang terdapat dalam surah ini. Allah Ta'ala berkuasa menghindarkan kejahatan daripada manusia. Allah Ta'ala menjadikan kejahatan dan Allah Ta'ala minta kita berlindung daripada kejahatan berkenaan. Persoalan mungkin timbul, kenapa Allah Ta'ala jadikan benda jahat? Yang ini kita akan ulas nanti. Allah Ta'ala jadikan benda jahat ini supaya menampakkan kebaikan. Benda jahat akan menampakkan kebaikan. Bila benda baik, kan, benda baik ni Allah, sing pula. Jap, ada orang sorry, maaf. Okay. Sorry, kat kampung ni ada orang mesin rumput, ada orang motor. Okay. Tak apa, faham. Okay. Baik Ustaz. Okay. So, kenapa Allah Ta'ala jadikan keburukan? Supaya bila ada benda yang buruk ini, maka adalah ternampaklah perkara yang baik, kan? Contohnya kalau kita semua pakai satu suit sahaja pakaian, maka mungkin tak nampak mana satu pakaian yang cantik bila pakaian tu seragam. Tapi apabila kita pakai ada yang beragam-ragam, ada yang buruk, ada yang cantik, ada yang baru, ada yang lama, maka akan nampaklah perkara ini perkara yang buruk dan nampaklah perkara mana yang cantik. Sebab itu kalau orang tanya Allah Ta'ala ni, kenapa Allah Ta'ala jadikan perkara yang buruk? Sedangkan Allah Ta'ala tu
Allah yang baik yang sepatutnya menjadikan perkara yang baik sahaja. Lalu kita jawab, kita kata Allah Ta'ala jadikan perkara yang buruk ini supaya menampakkan perkara yang baik. Kan? Jadi walaupun Allah Ta'ala menjadikan perkara yang buruk, tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala minta kita berlindung dan menjauhi segala perkara yang buruk berkenaan. Inilah tema penting yang terdapat dalam surah ini. Jadi sebagaimana yang disebutkan tadi, ada 4 perkara yang kita perlu berlindung, yang insya-Allah kita akan cuba ulas dalam surah ini. Okay. Bila kita lihat kepada sebab turun kepada surah ini ialah ada 2 pandangan ulama dalam perkara ini. Satu pandangan yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terkena sihir. Rasulullah telah terkena sihir. Ada satu pandangan mengatakan bahawa tak, Rasulullah tidak terkena sihir. Kenapa ada 2 pandangan ini? Kerana mereka yang mengatakan bahawa Rasulullah terkena sihir, kan, kalaulah Rasulullah terkena sihir, maka kan dia memberikan kesan kepada agama ini. Apa kesannya? Kesannya ialah kalaulah Rasulullah tu terkena sihir, bererti agama ini mungkin ada efek. Mungkin Rasulullah lupa, mungkin Rasulullah telah pun dirasuk, mungkin Rasulullah telah telah pun terlupa ataupun telah hilang punca, yang menyebabkan sebahagian ulama mengatakan bahawa Rasulullah tidak terkena sihir. Dan ada satu pandangan lagi yang mengatakan bahawa Rasulullah terkena sihir, tetapi sihir yang terkena pada Rasulullah itu tidaklah berat, dan adalah riwayat-riwayat yang mengatakan sedemikian, tidaklah berat, adalah lupa dan adalah rasa macam pening-pening kepala gitulah, maknanya begitu. Jadi dalam bab Rasulullah terkena sihir ini ada 2 pandangan ulama lah dalam perkara ini. Okay. Lalu apapun berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim ini, Rasulullah terkena sakit, yang terkena sakit yang berpunca daripada perbuatan sihir, tetapi perbuatan sihir itu tidaklah membekas sangat sehingga mengganggu fungsi baginda sebagai Rasul. Lalu Jibril alaihissalam jumpa kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Muhammad, adakah engkau sakit?" Kemudian baginda menjawab, "Ya." Lalu Jibril telah membuat ayat ruqyah kepada Rasulullah yang dibaca, "Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'zika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika." Jadi ini dipanggil dengan ruqyah Jibril kepada Rasulullah. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'zika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika. Ini antara ruqyah-ruqyah yang boleh dibaca. Yang maksudnya ialah dengan nama Allah, aku meruqyahmu. Bismillahi arqika, aku meruqyahmu. Aku memohon perlindungan daripadamu. Aku meruqyahmu, aku cuba memohon perlindungan daripada Allah untuk kamu dari segala yang menyakiti kamu, min kulli syai'in yu'zika, min kulli syarrin, daripada keburukan penyakit ain yang timbul daripada pandangan orang yang dengki, dan semoga Allah menyembuhkan kamu dengan nama Allah, aku meruqyahmu. Ini ayat ataupun hadis yang Nabi telah diruqyahkan oleh Jibril alaihissalam. Jibril sendiri meruqyah Rasulullah dan diriwayatkan hadis ini dalam Sahih Muslim. Jadi maknanya kan boleh juga kita menggunakan seperti ini yang berlaku mungkin kepada ibu-ibu, opah-opah yang ada anak ataupun ada cucu yang yang mungkin ada terkena menangis malam masalahnya,
kan, ataupun gangguan kepada anak, cucu dan sebagainya, boleh digunakan antaranya ayat ini, antaranya kan ayat, antaranya hadis ini, dan juga menggunakan yang lain-lain lah, maknanya membaca ayat kursi dan sebagainya untuk menghindarkan daripada penyakit-penyakit inilah. Okey. Terusnya, mari kita lihat apa itu al-falaq. Falaq. Falaq ni maksudnya pecah. Falaq ni maksudnya pecah. Pecah apa? Dia memecah kegelapan malam. Kedudukan matahari yang mula timbul itu, terbit itu, yang akhirnya kedudukan itu telah pun cuba memecah kegelapan malam. Sebab itu falaq ini maksud asal kepada falaq ialah pecah. Jadi bila matahari itu naik, maka pada waktu itu dipanggil dengan subuh. Waktu itu dipanggil dengan subuh. Kan ada subuh, zuhur, waktu itu subuh. Tapi kedudukan matahari itu yang cuba memecah kegelapan malam itu dinamakan dengan falaq. Falaq. Dan falaq ini dia tak gelap. Dia tak gelap sepenuhnya, dia mula kelam. Gelap ni gelap pekat. Kelam ni dia taklah gelap sangat dan dia boleh dilihat secara sama-sama. Itulah maksudnya falaq. Dan pada waktu itu bermulalah pada waktu subuh. Bermulalah waktu subuh. Itu. Okay. Okey. Persoalannya, kenapa falaq ini dikaitkan dengan kegelapan, dikaitkan dengan kejahatan. Kejahatan disinonimkan dengan gelap dan kelam. Kejahatan ini disinonimkan dengan gelap dan kelam. Di mana gelap ini menggambarkan sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang menakutkan. Kita ni bila kita pergi satu-satu tempat, pada siang hari tak ada apa-apa. Pada malam hari ditakut. Sebenarnya tak ada apa pun. Tak ada apa pun. Hanya gelap sahaja yang melindungi, yang melingkari kawasan berkenaan. Kalau ikutkan tak ada apa, sama je. Maksudnya tempat itu macam tu jugalah. Itulah ada pokok itu, jalannya begitu, semua begitu, sama je. Tetapi yang membezakan, yang mungkin menakutkan kita tu apabila dia gelap. Gelap itulah yang akhirnya menyebabkan kita rasa risau, rasa mungkin ada gangguan, kan, nanti entah apa-apa yang datang, kan, ataupun ada binatang dan sebagainya. Itu sebab itu falaq ini dikaitkan dengan dengan kejahatan, dengan ketakutan, dan sebab itulah kita minta lindung dengan Allah Ta'ala pada waktu kelam inilah. Begitu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah, kelam ini juga kejahatannya biasanya dilakukan pada waktu gelap. Kejahatan ni biasanya dilakukan pada waktu gelap dengan maksudnya tidak dilihat oleh manusia. Tapi kalau kejahatan tu dilihat oleh manusia, memang jahat sungguh lah. Memang jahat sungguh kalau kejahatan tu dilihat oleh manusia. Tapi maknanya biasanya kejahatan ini dilakukan dalam keadaan kita cuba menyembunyikan. Kita cuba menyembunyikan kejahatan tu daripada diketahui oleh orang lain, kan. Dan bila waktu gelap ni bermaharaja lelalah benda-benda yang jahat, kan. Keluarlah benda-benda haiwan-haiwan jahat. Hantu pun, kalau hantu pun dikaitkan dengan gelap, kan. Kalau cerah pun ada hantu, memang berhantu sungguhlah, kan. Memang kalau hantu ni biasanya dikaitkan dengan gelap. Syaitan pun, pakaian-pakaian yang syaitan, rupa syaitan pun dikaitkan dengan gelap. Maknanya kegelapan ini sama ada dia bersifat rumus, bersifat kita kata lambang kepada kejahatan. Begitu juga gelap ini juga merupakan masa dan suasana yang sering berlakunya kejahatan. Jadi kan, itulah benda-benda yang jahat ni dikaitkan dengan gelap dan gelap.
Allah Ta'ala berkuasa menghindarkan manusia dari kejahatan seperti mana Allah Ta'ala berupaya membelah kegelapan di waktu kelam dengan mendatangkan cahaya. Ini satu metafora lah kan, satu perbandingan. Allah Ta'ala mampu untuk menjadikan gelap yang cukup gelap itu pada malam hari kan, bila datangnya cahaya, maka semua yang gelap tadi semua hilang. Semua hilang. Kita ni, saya ada pernah merasa gelap yang cukup gelap. Bila berada di tengah-tengah hutan. Di tengah-tengah hutan ni apa pun tak ada, melainkan sumber cahayanya yang ada langit lah. Semua gelap. Lampu pun tak ada. Kan, kalau kita kat rumah misalnya kan, kat rumah kita ada ada elektrik apa semua kan, walaupun tak ada orang tapi masih lagi kita mendengar masih lagi tak begitu sunyi. Tapi tuan-tuan pernah tak dalam satu keadaan bila rumah kita blackout, semua taman kita blackout, kampung kita blackout, kita akan rasa lebih sunyi. Kita akan rasa lebih sunyi. Kalau betul gelap sangat sebab apa lampu pun tak ada. So itu yang dimasukkan dengan bila sebut falak ni pecah. Saya pernah naik kapal, kebetulan musim haji kan, saya pernah naik kapal pergi haji daripada Tulisan Suez di Mesir pergi ke Jeddah. Di sana bila naik kapal tu tengah-tengah malam, tengah-tengah lautan tu gelap. Memang segelap-gelapnya. Apa lampu pun tak ada. Kan, lampu kapal lah, itu pun kat bawah, kami naik ke atas, sangat gelap gelita kan. Ini yang disebut sebagai bagaimana dalam keadaan yang gelap itu Allah Ta'ala datangkan cahaya, dan bermula cahaya itu dengan falak dan akhirnya terbitlah matahari pada siang harinya. Dan sebagaimana Allah Ta'ala dapat menghapuskan kegelapan malam, begitu juga Allah Ta'ala dapat menghapuskan segala bentuk kejahatan yang mungkin timbul. Jadi sebab itu surah ini dinamakan dengan surah Al-Falaq. Okey. Terusnya tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita minta lindung, ada 4 kejahatan yang kita diminta lindung dalam surah ini. Apakah maksud kejahatan? Apakah maksud kejahatan? Yang pertama ni, kejahatan ini meliputi semua perkara yang hina, yang salah, yang jahat, yang buruk. Ini kejahatan. Kita selalu baca surah ni lah. Surah apa ni? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini surah apa ni? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sesiapa yang buat kejahatan sebesar biji zarah, yarahu, dia akan melihat kejahatan itu. Jadi kejahatan yang masukkan kat sini ialah meliputi semua perkara yang hina, perkara yang keji, perkara yang salah, perkara yang jahat, perkara yang buruk. Meliputi, itulah makna kejahatan. Kejahatan. Yang kedua, perkara yang jahat ini juga meliputi segala bentuk perkara yang tidak kita ingini tetapi datang kepada kita. Dalam bentuk musibah, bencana, juga disebutkan dalam Al-Quran sebagai perkara yang jahat. Kalau tengok yang setelah saya merahkan itulah. Walam dukum bil khairi bisyarri wal khairi fitnah. Kami ujikan kamu dengan perkara yang jahat. Apa perkara yang jahat? Iaitu musibah dan bencana. Perkara jahat juga. Dan mungkin di sini termasuk dalam dalam ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Kita minta lindung daripada kejahatan musibah, kejahatan bencana. Kita minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walam dukum bil syarri wal khairi fitnah. Dan kami ujikan kamu dengan perkara yang jahat dan yang baik. Fitnah, ujian bagi kamu. Ini satu perkataan yang saya kira ramai yang masih lagi terkeliru.
dan terus terkeliru dengan perkataan fitnah. Di mana perkataan fitnah ini, tuan-tuan perempuan yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bererti tuduhan tanpa bukti. Maksud fitnah di sini adalah satu ujian. Fitnah ni adalah ujian. Fitnah ni maksudnya banyak. Fitnah maksudnya ujian, fitnah maksudnya bencana, fitnah maksudnya peperangan, fitnah maksudnya syirik, fitnah maksudnya kufur, fitnah maksudnya perkara yang tak baik. Ini fitnah. Termasuklah salah satu daripada fitnah itu ialah tuduhan tanpa bukti. Sebab bukan tuduhan tanpa bukti itu fitnah, tetapi implikasi daripada tuduhan tanpa bukti itu yang membawa kepada pergaduhan, perpecahan, perkara yang tak baik, maka implikasi itu disebabkan dinamakan tuduhan tanpa bukti itu adalah fitnah. Bukan sebab tuduh tanpa bukti, tetapi implikasi daripada perkara tuduhan itu yang membawa kepada fitnah. Jadi itu supaya jelas. Banyak orang kita keliru tentang fitnah ini ya. Tentang fitnah. Okey. So kejahatan ni meliputi segala perkara jahat, hina, salah, buruk, dosa dan sebagainya. Okey. Ada perkataan-perkataan yang berkaitan dengan perkara yang jahat. Berkaitan dengan perkara yang jahat ini terdapat dalam Al-Quran juga. Ada banyak ni, saya senaraikan ada 7 perkataan ini. Yang pertama al-fawahish, perkara yang keji. Ini perbuatan yang keji seperti mana berzina, seperti berkedudukan, perbuatan yang berkaitan dengan seksual disebut sebagai fawahish, perbuatan keji yang perlu dijauhi. Yang kedua, perkataan yang berkaitan dengan jahat ini juga, dengan syar ni, kan, min syarri itu kejahatan daripada al-fasad, kerosakan, membuat perkara yang menyebabkan orang bergaduh, yang menyebabkan timbulnya masalah masyarakat, yang menyebabkan kerosakan fizikal kepada alam sekitar, kan. Itu termasuk dalam perkataan al-fasad. Al-fasad. Fasad ni maksudnya ialah kejahatan. Katakan dia membuat pembangunan tanpa terkawal, berlakunya banjir, itu fasad. Yang menyebabkan orang bergaduh juga fasad. Al-fusuq, perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat ni termasuk dalam asyar. Al-ithmu, perbuatan dosa. Perbuatan dosa ni termasuk dalam asyar. Mungkar, perbuatan mungkar, yang melanggar perintah Allah Ta'ala. Ar-rijsu, perbuatan keji. Macam arak, judi, ini sebut dalam Quran jelas. Rijsun min amalis syaitan, innal khamra wal maisir wal ansab wal azlam rijsun, perbuatan keji. Ini termasuk perbuatan yang ditegah oleh Allah Ta'ala. As-su, perbuatan jahat. Ringkasnya tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, buruk ataupun baik ini, kan, definisi buruk ataupun baik ini, kita sebagai manusia biasa tidak dapat dan tidak boleh untuk mendefinisikan sepenuhnya perkara buruk ataupun perkara jahat. Contohnya kan ada orang sebut, saya ni ustaz, saya ni tak menutup aurat, saya ni free hair, tapi saya ni semayang, saya baik. Tu yang geng-geng menutup aurat tu, yang pakai tudung labuh tu yang kuat mengumpat, saya tak kuat mengumpat, saya ni baik. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, definisi baik ataupun tak baik ini bukan boleh ikut logik manusia. Bukan boleh ikut logik manusia. Oh, ni perkara baik. Apa perkara baik? Saya tak ngata orang, saya tak ngumpat orang, saya tak ngaji orang. Ni perkara baik. No, perkara baik tu bukan begitu. Perkara baik ialah perkara yang Allah Ta'ala perintah. Ini perkara baik. Apa yang Allah Ta'ala perintah, ini semua perkara yang boleh membawa kepada kebaikan. Perkara yang Allah Ta'ala larang, kan, apa pun perkara yang Allah Ta'ala larang, sekiranya larangan itu larangan yang bersifat haram. Larangan ada dua, larangan yang bersifat makruh, larangan yang bersifat haram. Larangan yang bersifat haram ni yang memang boleh menatijahkan dosa, maka perkara ni tak baik. Mencuri, menipu, berzina, apa semua ni tak baik. Kan? Manakala perkara yang menatijahkan, yang ada perkara larangan yang tak
taklah sampai berdosa tapi tak bagus. Menyalahi akhlak. Contohnya dah kentut tengah orang, contohlah kan. Memanglah tak ada dosa tapi perbuatan itu mencacatkan akhlak kan. Ataupun kalau contoh klasik ni makan petai kan. Makan durian, kemudian makan durian tu tak apa tapi sedawa tengah orang. Sedawa tengah orang tu yang makruh. Sebab apa? Sebab bau yang kurang enak, macam-macam lah perkara yang termasuk dalam kategori perkara yang tak digemari oleh agama tapi tidaklah sampai kepada haram. Maknanya mendefinisikan perkara baik dan buruk ini bukan definisi kepada manusia. Bukan boleh didefinisikan oleh manusia sepenuhnya. Allah Ta'ala telah menetapkan perkara ma'ruf ini perkara yang baik. Mungkar ni tak semayang mungkar, mengumpat mungkar, buat dosa ni perkara mungkar, melakukan zina mungkar. Apa lagi? Walaupun dipandang baik oleh manusia tetapi perkara tersebut adalah mungkar. Sebab ramai yang berpandangan saya tak ganggu orang. Bila tak ganggu orang ni kan, maka dianggap dia tak berdosa lah. Tak, dosa tak dosa ni bukan sekadar langgar orang. Tak mengganggu orang pun dosa juga. Walaupun tu dosa peribadi, tapi dosa peribadi termasuk juga perkara jahat yang kalaulah benda ni orang ni melakukan dosa, akhirnya dibawa kepada implikasi yang tak baik kepada masyarakat. Okey, punca kepada kejahatan. Punca 4 perkara yang kita minta lindung dengan Allah Ta'ala nanti. Apa puncanya? Puncanya yang pertama diri sendiri. Diri sendiri. Punca perkara apa? Dipanggil dengan nafsu. Dipanggil dengan bersumberkan nafsu. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu ini menyuruh kita buat perkara yang tak baik. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Nafsu kita, hati kita lah. Hati kita. Kan hati kita ni cenderung yang saya dah bincangkan dalam kuliah yang lalu, melintas, ada dia idea-idea yang buruk. Nak buat perkara buruk kan, macam-macam idea. Nak buat perkara baik dah tak ada idea kan. Nak mengikut perkara yang jahat, yang buruk ni daripada hati kita lah. Hati kita lah punca daripada diri kita sendiri. Sebab itu kita minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi, ya Allah. Aku minta lindung daripada kejahatan diriku. Dia minta lindung daripada kejahatan diri, sebab kejahatan diri yang kadang-kadang kita terbabas. Yang kedua, daripada syaitan. Ini memang jelas disebutlah, syaitan ni punca kepada kejahatan. Yang ketiga ialah daripada manusia. Daripada manusia inilah yang daripada hasad dengki, daripada tiupan, daripada sihir kan. Juga daripada manusia. Manusia punca kepada punca datangnya perkara-perkara yang jahat. Jadi kita minta lindung sebab kita tak mampu untuk melawan benda-benda ini secara sendirian. Sebagaimana yang saya dah sebut dalam kuliah yang lalu tentang bagaimana kita ni anak Adam. Anak Adam ini kita ni perlu berlindung dengan Tuhan kerana Tok Adam kita di-scam oleh iblis. Tok Adam kita di-scam oleh iblis. Anak-anak Adam ni tak ada hal lah bagi iblis. Kan? Dia boleh untuk nak menipu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kata iblis. Ni dia cerita sendiri. Melainkan hamba-hambamu yang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Melainkan hamba-hamba yang ikhlas saja. Yang dia tak dapat nak pesongkan. Bab ikhlas ni kita bincang dalam surah Al-Ikhlas nanti. Jadi kan bila kita dapat menyucikan diri kan dengan harapan mudah-mudahan kita akan dapat menghindari kejahatan dari kita sendiri, berkawan dengan orang baik kan, selalu mengikuti kuliah agama, dekat dengan mereka-mereka, dekat dengan rumah Allah Ta'ala, selalu membaca kitab Allah, dan mudah-mudahan kita dapat hindarkan diri daripada
segala kejahatan daripada diri sendiri, syaitan dan juga manusia. Okay. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kejahatan menzahirkan kebaikan. Mungkin ada yang merungut dan merasa tak puas hati apabila ditimpa ujian, kesusahan, musibah dan bencana. Ni kita berlindung ni daripada min syarri ma khalaq. Daripada kejahatan yang Allah Ta'ala jadikan. Apa kejahatan yang Allah Ta'ala jadikan? Mungkin musibah yang datang kepada kita. Kita minta lindung. Tapi iyalah kan, bukan semua perkara yang kita tak nak tu tak dapat. Kan? Ada perkara yang kita tak nak dapat. Yang kita tak suka, yang itulah yang dapat. Kan? Nak buat macam mana? Kita manusia kan. Kita ni macam timun lah, kita kata. Jatuh atas royan pun kita ni kan, dan juga jatuh atas kita pun masalah juga. Kita ni manusia kan. Jadi apa yang penting ialah kita istilahnya berdamai dengan takdir. Berdamai dengan takdir, menerima segala ketentuan Tuhan. Kita berlindung, kita minta lindung lah, itu je yang boleh kita buat. Dan di atas perkara yang minta lindung dengan perkara-perkara yang buruk ini, ialah dengan kita sabar, dengan kita minta supaya keburukan itu akhirnya akan menatijahkan kebaikan. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, antara perkara yang boleh untuk nak menindakkan hati dan juga untuk kita mengubati masalah kita ialah kita yakin bahawa keburukan yang kita terima di atas muka bumi ini sekejap. Sekejap, walaupun bertahun-tahun. Mak saya yang kat rumah ni, kan, kat kampung ni, dah bedridden selama 4 tahun. 4 tahun. 2019. Sebelum COVID lagi. Awal-awal COVID tu bulan 12, bulan 1. Dia kena pada bulan 9 2019. 20, 1, 2, 3 kan. Dah masuk tahun yang keempat ni. Bedridden kat rumah, kena stroke kan. Ayah yang jaga, ayah pun umur 87 tahun. Mak 83 tahun kan. 43. Jadi duduk kat rumah. Jadi kita dah 4 tahun kan. 4 tahun ni kalau belajar kat universiti dah habis dah. 4 tahun kalau dulu saya belajar kat Mesir dah habis dah 4 tahun. 4 tahun sakit. Kalau tanam durian, tanam dah besar dah, maknanya pokok-pokok tadi. Tapi walaupun lama yang mereka telah suffer dengan perkara itu, apa yang boleh kita kata sakit kita yang lama di atas muka bumi ini, yang akhirnya di akhirat nanti kan, Allah Ta'ala akan ringankan susahnya. Dia akan ringankan segala kesusahan-kesusahan di akhirat nanti. Kerana kesusahan di akhirat nanti cukuplah lama, sangatlah lama. Kan? Ada orang dapat minta semua doanya dimakbulkan kat dunia ini. Kan? Sedangkan di akhirat nanti mungkin yang kita harapkan doa-doa yang kita makbulkan kat dunia ini dimakbulkan di akhirat, sebab akhirat lagi susah, akhirat lagi payah. Tak tahulah saya nak katakan, nak gambarkan bagaimana tentang kepayahan-kepayahan yang berlaku di akhirat nanti kan, yang disebutkan dengan panasnya, dengan lamanya, dengan orang tak hirau antara satu sama lain, dengan keadaan yang tak ada berpakaian, yang tak tahulah apa nak cerita kan. Sehinggalah mereka minta supaya dia hisapkan. Akhirnya beberapa tahun-tahun saya tak tahulah nak gambarkan bagaimana kan. Kalau dilihat dengan apa yang berlaku kat dunia ini kan, itu yang boleh untuk nak menyejukkan hati kita, memberikan ketabahan, kesabaran ke atas kita kan. Dan mudah-mudahan di atas perkara musibah yang melanda itu, yang menyalahkan kebaikan dan keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Allah Taala sebut dalam surah Al-Insyirah, Alam Nashrah, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya berserta susah itu ada mudah. Berserta susah itu ada mudah. Kan? Yang adalah nanti Allah Taala akan memberikan kebaikan kepada kita. Jadi sebab itu adanya benda jahat kan, nampaklah kata baik.
adanya orang jahat, nampaklah macam mana watak orang baik. Kan? Kalau orang baik belaka, tak nampaklah jahat tu macam mana. Bila ada orang jahat, orang baik, orang ni, kan, bukanlah kita minta adanya orang jahat, tapi itulah hikmah yang kita tak tahu kenapa Allah Ta'ala pilih dia, pilih kita, tapi kita harapkan kebaikan lah. Dan macam mana? Kenapa Allah Ta'ala kekalkan Abu Jahal dalam neraka? Kita, wallahualam. Kan? Kenapa Allah Ta'ala tak bagi hidayah kepada Abu Lahab? Kan? Kenapa dia bagi hidayah kepada Sayyidina Omar? Kenapa tak bagi kepada orang-orang lain? Kenapa hidayah diberikan kepada Sufyan? Wallahualam. Di atas hikmah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menghendaki semua perkara itu, dan kita pasrah dan kita harapkan kita tergolong dan terpilih di kalangan yang baik. Manusia lemah dengan bisikan. Manusia tidak kuat bila berhadapan dengan bisikan yang datang secara tiba-tiba dalam diri, dan juga bisikan yang sampai ke telinga secara tersembunyi. Sebagaimana yang disebutkan bahawa kita ni datang lintasan datang dalam minda kita. Idea-idea nak buat jahat, kau ambil lah, kau simpan lah dulu, kau buatlah begitu, buatlah begini. Lambatkanlah sikit hantar. Kemudian kalau apalah semua ni, kan, datang dalam minda kita secara tiba-tiba dan secara tak sedar. Dan akhirnya kita menjadi cair. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan yang Allah Ta'ala jadikan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan daripada kejahatan malam apabila dia mula kelam. Kejahatan malam, kan, apabila dia mula kelam. Bila dah mula malam, mulalah perkara-perkara yang kelab-kelab malam pun, mana ada kelab siang, ada orang panggil pun kelab malam. Kan, orang yang tidur sampai lewat malam, orang yang minum arak, yang apa semua ni, biang pes ni malam. Sebab malam ni malam yang apa nama ni, mudah untuk buat perkara-perkara yang jahat. Tapi kalau orang buat jahat pada siang hari juga, maknanya memang jahat sungguh lah, tuan-tuan. Kalau siang hari juga dia buat jahat, maknanya memang jahat sungguh lah. Okey, bila dibuat bandingan, orang ni akan lebih kenal perkara yang jahat berbanding dengan yang buruk. Orang akan tengok perkara yang jahat berbanding perkara yang buruk. Ini ada kita sekolah, sebab tu kita cuba melindungi diri kita daripada perkara-perkara yang jahat ni tadi, dan cuba kita menampilkan akhlak yang baik supaya orang akan tengok akhlak kita. Orang tak tengok ilmu kita, orang tengok akhlak kita. Saya tak mahu di kalangan ahli spark ni, ahli yang datang kuliah kita pada hari ini, bergaduh sebab-sebab yang kecil. Bergaduh sebab kucing. Ada tak orang bergaduh sebab kucing? Dekat taman bergaduh sebab kucing, bergaduh sebab parking, bergaduh sebab pokok kat rumah, bergaduh sebab daun, bergaduh sebab anak jiran, bergaduh dengan perkara-perkara yang ni. Ditonjolkan akhlak yang baik, supaya akhlak yang baik itu yang akhirnya akan menampakkan kepribadian kita. Ilmu kita tinggi mana orang tak nampak, itu tak nampak. Yang akan nampak akhlak, kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, masih lagi kita dalam membicarakan min syarri ma khalaq, daripada kejahatan yang Allah Ta'ala jadikan. Antara kejahatan yang Allah Ta'ala jadikan kepada kita manusia ialah malang, perkara malang. Perkara malang, bencana, musibah, kerugian, kemalangan, kan. Kalau kita tahu, mungkin kita dapat elak lah, kan. Yalah, nama pun kemalangan. Malang ni orang Melayu kata tak berbau. Kalau kita tahu, kita tak pergilah, kan. Kalau kita tahu, pergi naik kapal terbang sampai MH370 hilang, tak adalah siapa nak naik, tapi malang tak berbau. Oleh itu kita minta lindung lah, itu yang boleh kita buat. Kita nak kata apa? Kalau kita cemas dalam semua keadaan, tak nak naik kenderaan nanti aksiden, tak nak berenang nanti takut lemas, tak nak makan orang nanti jadi gemuk, nanti gemuk orang jadi penyakit,
tak nak itu semua tak nak ni, mati juga. Makan pun mati, tak makan pun mati, naik kapal terbang pun mati, tak naik kapal terbang pun mati, naik kenderaan pun nak mati juga, tak naik pun mati juga. Kan? Tapi penting kita mengambil sebab-sebab yang bersesuaian. Maksudnya kita mengambil langkah-langkah yang selamatlah. Kan? Tapi kalau nak jadi juga, itu bukan di bawah kawalan kita. Bukan di mana sebut orang Melayu pun sebut malang tak berbau. Tapi kalau nak takut semua keadaan, makan ni orang mati, makan ni, jadi hidup jadi susah. Jadi susahlah hidup sebab dia penuh dengan trauma dan penuh dengan cemas dalam hidup. Sebab itu kita dalam salah satu daripada zikir maksurat, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku minta lindung daripada cemas, perasaan cemas. Cemas, rasa macam trauma. Nak naik kereta takut, nanti kau accident pula. Nak naik kapal terbang, terbang ni kadang atas awan ni dia bergegar-gegar, takut jatuh-jatuh. Kan? Kalau naik tu semua takut belaka. Ini panggil dengan hammi, cemas. Kita minta lindung kalau ada sikap yang keterlaluan seperti itu. Kan? Rasa cemas ni bagus lah, kan? Maksudnya supaya dia menghindari daripada bentuk bahaya. Kan? Kalau tak sekarang mendedahkan dirinya kepada bahaya adalah perasaan cemas ini dalam kehidupan kita. Namun kalau keterlaluan cemas pun masalah jugalah. Masalah. Okey. Ringkasnya tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam surah ni kita minta berlindung dengan Allah Taala dalam 4 bentuk kejahatan. 4 bentuk kejahatan yang kita berlindung dengan Allah Ta'ala. Yang pertama, kejahatan daripada diri sendiri. Kejahatan secara umumnya. Kejahatan secara umumnya. Min syarri ma khalaq. Ini kita dah bicarakan lanjut. Kemudian, min syarri ghasiqin idza waqab. Daripada kejahatan malam apabila dia mula kelam. Ini kita dah bicarakan. Dan tinggal lagi kita akan bicarakan nanti dalam kuliah yang akan datang, syar kejahatan sihir dan kejahatan orang yang dengki. Jadi benda ni benda yang tak baik yang mungkin berlaku, tetapi kita minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita selamat daripada bentuk kejahatan. Dan kejahatan ini walau macam pun ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Antara hikmahnya ialah bila ada benda jahat, jadilah nampaklah benda baik. Kan? Kalau semua benda baik berlaku, tak nampaklah mana satu jahat dan mana satu baik. Namun kita diminta oleh Allah Ta'ala untuk memilih perkara-perkara yang baik sahaja dan cuba menjadi orang baik, bukan menjadi perkara yang tak baik. Walaupun perkara yang tak baik itu Allah Ta'ala jadi, tapi perkara itu Allah Ta'ala tak nak perkara itu. Allah Ta'ala minta supaya perkara itu perkara yang baik. Kan? Macam periksa lah orang sebut. Pasal apa Allah Ta'ala ni mencari perkara yang jahat, macam periksa lah. Dan budak-budak masuk periksa, ada yang berjaya, ada yang gagal. Adakah cikgu nak supaya budak gagal? Tak. Cikgu nak supaya budak berjaya. Bagilah macam-macam bentuk ujian, bentuk latihan, kan, supaya berjaya. Tapi yang gagal macam mana? Nak buat macam mana? Kan? Jadi begitulah analoginya yang mungkin kita boleh memahami dengan lebih dekat lagi. Okey, saya rasa itu yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Kalau ada apa-apa yang nak dilihatkan boleh boleh untuk ditanyakanlah, kan. Mungkin ada hari ni juga orang nak masak-masak kot hari ni, esok nak raya, kan. Allahuakbar. Okey, jika ada sebarang soalan atau muskilan, bolehlah kemukakan kepada Ustaz. Silakan jemaah yang ada soalan. Semua senyap, tidak ada soalan. Dah jelas agaknya. Semua siap nak masak ni, buat lemang ke apa, ketupat ke apa ni. Membayangkan macam mana lah nak balik kampung sekejap lagi kot.
nak sampai ke kampung nak meraihkan Hari Raya Korban. Ada soalan ke? Tak ada? Tak ada soalan? Tak ada kot Ustaz? Semua dah jelas tu? Ya, okay, Okay, baiklah. Jazakallah khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Faisal atas kesudian berkongsi ilmu melalui sesi tadabbur ini, iaitu surah Al-Falaq, iaitu mengenai pengajaran kita untuk berlindung, mohonlah perlindungan dan berserahlah kepada Allah SWT. Sedangkan Rasulullah sendiri pun perlu berlindung hanya pada yang satu, iaitu Allah SWT, daripada kejahatan apa yang dia telah ciptakan. Dan hakikatnya sebenarnya dari Allah SWT. Dan Allah adalah pelindung daripada segala kejahatan. Dan apa yang penting, kesungguhan kita meninggalkan amal ibadah demi mendapatkan redha Allah SWT. Dan semoga sedikit sebanyak memberi kefahaman, manfaat buat kita semua bagi mengambil ibrah darinya. Dan terima kasih kepada para jemaah sudi duduk sama-sama hingga ke akhir majlis ilmu ini. Dan insyaAllah semoga dalam kesempatan kita akan bersama-sama lagi dalam majlis ilmu yang akan datang. Dan Ustaz, kita tangguhkan dulu majlis ilmu ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.